Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razin Adam bin Rosli. Saya berumur 19 tahun dan saya punya ID student adalah 2021116931. Dan hari ini saya akan memberitahu mengenai apa yang saya dah belajar lah selama ni dalam HBU 115. Okey, pada minggu pertama saya belajar pasal permakahan. Okey, permakahan ni dia ada banyak kategori lah. Yang kategori pertama adalah pemakahan kawat kaki. Kawat kaki sebanyak 10%. Pertolongan cemas sebanyak 10%. Teori hidup kuis sebanyak 10%. Patriotism sebanyak 10%. Dan itu saja untuk minggu pertama. Belajar pasal pemakahan lah. Yang kita perlu tahu benda tu sebab benda pemakahan ni dia asas. Jadi kita semua memang kena tahu pasal pemakahan. Okey, selain itu, pembelajaran pertama yang kita belajar adalah pasal kawat kaki. Kawat kaki ni dia ada macam-macam jenis. Okey, saya bagi contoh. Contoh kawat kaki yang pertama adalah baris sedia. Okey, yang kedua adalah baris senang diri dan baris rehatkan diri, berpusing secara serentak, bersurai dan keluar baris, berjalan dan berhenti dalam masa yang cepat, berpusing ke kiri dan ke kanan dalam masa yang cepat, hentak kaki dalam masa yang cepat, memberi hormat semasa berhenti. Okey, dan semua kawat-kawat ni kita kena rakam dalam satu video. Kita kena buat lah start daripada baris-baris dia senang diri, kena buat dalam satu video. Dan video tu kena hantar dekat Gmail. Okey, semasa kawat ni dijalankan, pelajar-pelajar dia kena pakai pakaian yang kemas lah. Maksudnya lelaki kena pakai baju yang berkollar. Lepas tu kena pakai seluar track dan tie in macam baju masuk dalam, stokin dan berkasut. Okey, bagi pelajar perempuan pula dia lebih kurang sama juga. Dia kena pakai seluar sukan, stokin dan berkasut. Dan bagi yang Islam kena pakai tudung lah. Itu yang sebaik-baiknya. Dan pada minggu seterusnya kami belajar mengenai simpulan dan ikatan. Simpulan ikatan ni dia ada berbagai-bagai jenis. Dia ada 10 jenis ikatan dan simpulan. Okey, ini saya akan beritahu pasal 10 jenis ikatan tu. Okey, dan saya akan bagi contoh-contoh lilitan dan simpulan ni. Okey, saya bagi contohnya. Dia ada bunga sekedi, dia ada buku sila, simpulan manak, figure loafer, outline, butterfly, cowboy, pengait, tanlan, lilit balak. Itu adalah contoh-contoh simpulan dan ikatan. Dan semua ni dia kena buat sama juga macam kawat tadi. Dia kena buat dalam satu video. Cara-cara ikatan dan simpulan ni kita kena buat manual lah. Kita kena rakam kita buat macam mana. Lepas tu kena sama jugalah send dekat Gmail. Okey, selain itu kami juga belajar mengenai asas perkhemahan. Okey, asas perkhemahan ni dapat mengisi masa lapang pelajar yang terbuang. Jadi rasa-rasa nak mengisi masa lapang, bolehlah join perkhemahan ni. Dan dia banyak manfaat perkhemahan ni.
Salah satu contohnya boleh mengeratkan silaturahim. Sebab perkemahan ni dia akan buat secara besar-besaran lah, ramai orang akan join. Dan semestinya perlukan kerjasama yang banyak dan kita perlu saling berinteraksi antara satu sama lain, dan melalui itulah boleh mengeratkan silaturahim. Itu adalah contoh-contoh kebaikan perkemahan lah. Selain itu juga, perkemahan ni dia boleh mengajar kita untuk menguruskan diri semasa berada di hutan. Biasaanya perkemahan ni dia ada yang buat dekat hutan, ada yang buat dekat camp. Tapi dia sama je. Maksudnya kalau berada di hutan pun kita boleh guna cara yang sama. Contohnya macam cara-cara nak pasang kemah, dia akan mengajar cara pasang kemah, cara-cara tempat yang sesuai untuk kemah itu didirikan, dekat mana kemah tak boleh didirikan. Kita orang belajar macam tu lah. Okey, tujuan perkemahan ini diadakan adalah untuk bagi pelajar menyelesaikan suatu tugasan dengan tanggungjawab sendiri. Maksudnya setiap tugasan ni penting. Jadi setiap pelajar kalau tak buat tugasan ni, dia adalah yang akan terjadi kat dia. Dia memang setiap tugasan ni memang kena buat bagi perkemahan ni. Dia memang kena ada kerjasama, dia tak boleh macam nak sambil lewa bila perkemahan ni. Okey, selain itu boleh mengasah bakat hidup. Jadi siapa yang ada juga orang yang dia tak tahu pasal perkemahan ni, sedangkan dia ada bakat tu. Jadi kita boleh mengasah bakat seseorang tu. Kalau contoh orang tu dia berminat dengan perkemahan, dia boleh belajar dengan mendalam lah pasal perkemahan, macam tu. Okey, selain itu ia juga boleh bagi kita ilmu mempertahankan diri daripada haiwan buas dekat hutan tu. Dia ada ajar juga, dan berdikari. Dia memang kena berdikari lah. Tak ada orang nak tolong bagi makanan ke semua. Kita memang kena berdikari. Kita kena buat sendiri suatu benda tu. Sebab dekat hutan kan, kita kena berdikari lah. Okey, yang seterusnya kita kena buat satu slide pasal ikhtiar hidup. Okey, ikhtiar hidup ni dia macam pengetahuan dalam mengikuti perkemahan. Macam ikhtiar hidup tu contoh dia lah. Lepas tu kegiatan perkemahan ni terdedah kepada risiko dan cabaran dalam perkemahan ni. Dia terdedah kepada risiko haiwan buas, tempat yang kita duduk tu, macam-macam risiko dia. Okey. Selain tu kita dapat tahulah tumbuhan mana yang boleh makan, tumbuhan mana yang beracun. Kita dapat belajar dan kita dapat tahu pasal shelter. Shelter ni adalah satu tempat berlindung daripada kepanasan, angin, kesejukan. Itu adalah maksud shelter, tempat kita berlindung. Okay, shelter ni dia ada banyak jenis. Okay, saya akan bagi contoh-contoh shelter. Okay, shelter yang pertama adalah Punctulator. Okay, shelter ni dia mudah dan cepat untuk dibina. Aneman shelter mudah dibina dan terhalang daripada lintangan angin. Saiznya kecil dan selesa. Selain itu, pancutan mudah dibina, diikat pada pokok, ditutup pada kiri dan kanan. Shelter ni pun dia kena ada ilmu tau untuk nak buat. Dia tak boleh nak buat suka hati macam tu je. Kita kena belajar untuk nak buat shelter ni. Walaupun ditulis mudah, tapi sebenarnya kalau tak ada ilmu susah juga untuk nak buat. Okey, akhir sekali kita belajar pasal CPR. Pasal pertolongan cemas. Okey, pertolongan cemas ni dia berfungsi sebagai
menyelamatkan seseorang tu CPR. CPR ni untuk menyelamatkan seseorang itu daripada kematian. Kaedah pertolongan cemas untuk mengalirkan darah dan oksigen. Itu adalah function CPR dia untuk mengalirkan darah. Dan bagi pernafasan ke mulut, itu adalah CPR. CPR ni penting sebab bila orang tu macam lemas ke ataupun dalam tak sedarkan diri ke, dia ada masa dalam 5 hingga 7 minit untuk otak tu mati. Kiranya sebelum tu otak tu masih hidup dan boleh diselamatkan. Jadi CPR adalah salah satu cara yang paling mudah dan paling selamat. Sebab kalau nak call ambulans, nak suruh ambulans ambil pergi hospital tu, dia ambil masa yang panjang. Jadi CPR ni dia akan mempercepatkan cara lah. Dan kita semua wajib tahu cara-cara nak melakukan CPR ni, sebab CPR ni boleh menyelamatkan ramai orang dan perlu ramai yang ada kemahiran CPR. Dan saya Razin Adam ingin mengucapkan terima kasih kepada yang telah mengajar saya selama ni. Terima kasih.